Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5, bab 8, pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan. Di bawah tajuk kecilnya, Dasar Pensyarikatan Malaysia. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah dasar pembangunan ekonomi, ada 6 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, dasar pertanian negara. Yang kedua, dasar pensyarikatan Malaysia. Yang ketiga, dasar penswastaan. Yang keempat, dasar hala tuju hala baru. Yang kelima, dasar peningkatan daya pengeluaran negara. Dan yang keenam, dasar kependudukan negara. Baiklah, hari ini cikgu akan menyentuh dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan dasar pensyarikatan Malaysia. Di bawah dasar pensyarikatan Malaysia, ada 4 perkara yang akan kita pelajari. Yang pertama, latar belakang dasar pensyarikatan Malaysia. Yang kedua, matlamat dasar pensyarikatan Malaysia. Yang ketiga, rasional pelaksanaan dasar pensyarikatan Malaysia. Dan last sekali, strategi pelaksanaan dasar pensyarikatan Malaysia. Okey, kita lihat. Yang pertama dahulu, latar belakang dasar pensyarikatan Malaysia. Dasar Pensyarikatan Malaysia diperkenalkan pada 25 Februari 1983. Bila diperkenalkan? 25 Februari 1983. Okey, matlamat Dasar Pensyarikatan Malaysia ialah merangsang penlibatan sektor swasta secara aktif dan berkesan dalam pembangunan negara. Apa matlamat Dasar Pensyarikatan Malaysia? Merangsang penlibatan sektor swasta secara aktif dan berkesan dalam aktiviti pembangunan negara. Okey, rasional pelaksanaan Dasar Pensyarikatan Malaysia. Dalam Dasar Pensyarikatan Malaysia, negara Malaysia ni dianggap sebagai sebuah syarikat. Malaysia ni dianggap sebagai sebuah apa? Sebuah syarikat yang dimiliki bersama oleh kerajaan dan swasta. Semua kekitangan kerajaan dan swasta adalah pemilik saham syarikat. Syarikat nama apa? Syarikat nama Malaysia. Siapa pemegang saham syarikat nama Malaysia? Kekitangan kerajaan dan swasta. Semua kekitangan kerajaan dan swasta. Jadi pekerja kerajaan dan swasta dipertanggungjawabkan untuk memajukan syarikat tersebut, iaitu Malaysia. Jadi dalam dasar pensyarikatan Malaysia, negara Malaysia ni dianggap sebagai sebuah syarikat. Syarikat Malaysia ni dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh kerajaan dan swasta. Siapa pemegang saham syarikat Malaysia ni? Pemegang saham adalah semua kekitangan kerajaan dan swasta. Jadi semua pekerja-pekerja kerajaan dan swasta dipertanggungjawabkan untuk memajukan syarikat Malaysia. Jadi negara Malaysia ni adalah sebuah syarikat. Itu yang dimaksudkan dengan Dasar Pensyarikatan Malaysia. Menjadi tanggungjawab pemegang saham iaitu kekitangan kerajaan dan juga semua kekitangan swasta untuk mengarahkan tenaga-tenaga pekerja mereka bagi memajukan syarikat Malaysia ini. Okey, strategi pelaksanaan Dasar Pensyarikatan Malaysia. Ada 4 strategi semuanya. Yang pertama, sebuah panel perunding antara pihak kerajaan dengan swasta ditubuhkan. Sebuah panel apa? Panel perunding antara kerajaan dan swasta ditubuhkan. Pegawai kerajaan ditempatkan di syarikat swasta untuk menjalinkan hubungan dan berkongsi kepakaran. Yang pertama, sebuah panel perunding diwujudkan antara sektor kerajaan dengan swasta. Jadi pegawai kerajaan ditempatkan di mana? Ditempatkan di syarikat swasta untuk menjalin hubungan dan berkongsi kepakaran. Yang ketiga, sektor swasta perlu memahami dasar kerajaan, mengutamakan kepentingan nasional dalam aktiviti ekonomi dan mendapatkan keuntungan maksimum. Jadi formula untuk sektor swasta dalam strategi pelaksanaan Dasar Pensyarikatan Malaysia ialah dasar pentingkan untung. Dasar penting apa? Pentingkan untung. Tengok penerangan. Dasar merujuk pada dasar juga. Pentingkan merujuk pada pentingkan juga. Keuntungan merujuk pada keuntungan. Dasar pentingkan untung. Keuntungan berasal dari perkataan untung. Jadi dasar merujuk pada dasar-dasar kerajaan perlu dipahami. Pentingkan merujuk pada kepentingan nasional diutamakan. Untung merujuk pada keuntungan maksimum untuk diperolehi. Jadi apa formula untuk
strategi pelaksanaan bagi sektor swasta ialah dasar pentingkan untung. Dasar tu apa? Dasar-dasar kerajaan perlu dipahami. Pentingkan tu apa? Kepentingan nasional diutamakan. Untung tu apa? Keuntungan maksimum diperolehi. Manakala pihak kerajaan pula perlu bertindak memberi perkhidmatan sokongan bagi memudahkan operasi sektor swasta. Jadi pihak kerajaan kena buat apa? Memberi perkhidmatan sokongan. Jadi semua ada apa strategi? Ada 4 strategi. Yang pertama, sebuah panel perunding diwujudkan untuk berunding antara sektor kerajaan dengan sektor swasta. Yang kedua, pegawai kerajaan. Pegawai bukannya jawatan rendah, jawatan pegawai. Pegawai kerajaan ditempatkan di syarikat swasta untuk menjalinkan hubungan dan berkongsi kepakaran. Peranan sektor swasta pula ialah, apa formula peranan sektor swasta? Dasar pentingkan keuntungan. Yang pertama, dasar kerajaan perlu difahami. Pentingkan tu adalah kepentingan nasional diutamakan. Keuntungan tu keuntungan maksimum diperolehi. Manakala bagi pihak kerajaan pula perlu memberikan sokongan dalam bentuk perkhidmatan. Tujuannya bagi memudahkan operasi sektor swasta. Okey, baiklah kita lihat analisis kekerapan bab 8 untuk retah 2 dalam SPM 2010 sampai 2019. Yang warna oranye tu adalah SPM sebenar, warna kelabu tu adalah SPM ulangan. Tengok warna oranye dahulu. 2010 naik soalan struktur, 2011 tak naik, 2012 tak naik, 2013 naik struktur, 2014 naik struktur, 2015 esei, 16 esei, 17 esei, 18 esei, 19 esei, 2020 berkemungkinan akan naik lagi dalam soalan struktur. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk di bawah bab 8 ini. Tengok SPM ulangan pula. SPM ulangan 14 ulangan naik esei, 15 ulangan naik esei dan struktur, 16 ulangan naik struktur, 17 ulangan tak naik, 18 ulangan naik esei, 19 ulangan pun naik esei. 2020 berkemungkinan juga akan naik di dalam soalan struktur. Okey, baiklah kita lihat analisis kekerapan tajuk yang kita belajar tadi dalam SPM 2010 sampai 2019 bagi retah 2. Daripada 2010 sampai 2019. Ada tak tajuk kita belajar tadi? Tajuk apa kita belajar tadi? Dasar Pensyarikatan Malaysia. Ya, setakat sampai ke hari ini, daripada 2010 sampai 2019, tajuk Dasar Pensyarikatan Malaysia belum pernah langsung lagi ditanya. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk Dasar Pensyarikatan Malaysia. Berkemungkinan pada tahun 2020 ni akan ditanya dalam soalan struktur. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat. Okey, kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 2, 4, 4. Baiklah kita lihat satu persatu. Soalan A dahulu. Soalan A ditanya, apakah rasional dasar pensyarikatan Malaysia diperkenalkan pada 25 Februari 1983? Ingat dasar pensyarikatan ni menjadikan Malaysia ni adalah sebuah syarikat. Syarikat ni dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh pemegang sahamnya antara sektor kerajaan dengan sektor swasta. Jadi semua pekerja kerajaan dengan pekerja swasta dipertanggungjawabkan untuk memajukan syarikat Malaysia ini. Okey, jadi tengok diurangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Ada. Jika ada, jawab terus ya, tak perlu buat ayat. Jadi 1 Roman tulis terus. Malaysia dianggap sebuah syarikat yang dimiliki bersama oleh kerajaan dan swasta. Tengok 2 Roman pula. 2 Roman semua kaki tangan kerajaan dan swasta adalah pemilik saham syarikat. Ada lagi tak? Ada satu lagi jawapan. Apa jawapannya? 3 Roman, semua pekerja kerajaan dan swasta dipertanggungjawabkan untuk memajukan syarikat Malaysia. Okey, tengok soalan B. Jelaskan langkah-langkah kerajaan dalam melaksanakan dasar pensyarikatan Malaysia. Tengok diurangan jawapan soalan struktur ni. Ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Langkah kerajaan dalam melaksanakan dasar pensyarikatan Malaysia ialah sebuah panel perunding antara pihak kerajaan dengan swasta ditubuhkan. Macam mana nak start isi yang kedua? Guna penanda wacana. Penanda wacana cikgu ajar apa? Guna number. Jadi kedua, koma. Pegawai kerajaan ditempatkan di syarikat swasta untuk menjalinkan hubungan dan berkongsi kepakaran. Lepas kedua, ketiga, koma. Sektor swasta perlu, ingat, apa peranan sektor swasta? Formula dia apa? Dasar pentingkan keuntungan. Dasar tu apa? Memahami dasar kerajaan, koma. Pentingkan tu apa? Mengutamakan kepentingan nasional dan mendapatkan keuntungan maksimum. Lepas ketiga, keempat. Pihak kerajaan pula perlu bertindak memberi sokongan
dalam bentuk perkhidmatan ataupun bertindak memberi perkhidmatan sokongan bagi memudahkan operasi sektor swasta. Okey, last sekali tengok soalan C. Bagaimanakah merujuk tanda di atas berjaya memajukan negara kita? Merujuk tanda apa tadi yang gambar dia tunjuk? Iaitu bangunan berkembang Petronas. Jadi tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, kena jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Merujuk tanda bangunan berkembang Petronas berjaya memajukan negara kita kerana wujud peluang pekerjaan seperti pemandu pelancong, titik. Nak memulakan isi yang kedua, kena ada apa? Kena ada penanda wacana. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, koma. Memajukan sektor pelancongan negara. Lepas kedua, ketiga, koma. Meningkatkan ekonomi negara. Lepas ketiga, keempat, menambah pendapatan negara. Ada lagi tak jawapan lain? Ada lagi. Boleh tambah lagi tak? Boleh. Dalam sejarah digalakkan menjadi galak, bagi jawapan lebih. Jadi tambah lagi jawapan. Lepas keempat, kelima, meningkatkan taraf hidup rakyat. Titik. Keenam, mewujudkan pertukaran mata wang asing kerana pelancong yang datang daripada luar negara akan menukarkan mata wang mereka dengan nilai ringgit Malaysia. Okey, itu sahaja. Akhirnya cikgu nak menyampaikan satu berita gembira kepada pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ni, iaitu cikgu memperkenalkan buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalamnya mengandungi tajuk-tajuk sport mengikut bab-bab di dalam tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Sebagaimana kita ketahui, dalam setiap bab ada tajuk-tajuk sport yang tertentu di dalam tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Harga bagi sebuah buku hanya RM1 sahaja. Jadi bagi pelajar yang nak mendapatkan dua buah buku, iaitu buku poket tingkatan 4 dan buku poket tingkatan 5, perlu ada berapa ringgit? Perlu ada hanya RM2 sahaja. Jadi bagi pelajar yang berminat untuk mendapatkan buku poket formula ni, boleh menghubungi Syazri di nombor 0173752929. Okey, sekian. Itu sahaja daripada cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.